Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ad-darsus salis, Kahfu Ahlil Kahfi. Ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga, Kahfu Gua Ahlil Kahfi. Al-Qissatul Ula, kisah yang pertama, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, Al-ayat 9 ila 16, ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-16. Mi'yarut ta'allumi. Mi'yarut ta'allumi, objektif. Maksudnya apa tujuan kita belajar untuk kali ini. Yang pertama, qiraatul ayati qiraatan sahihatan wa mujawwadatan. Kamu kena set dalam minda kamu, qiraatul ayat, boleh membaca ayat-ayat ni qiraatan sahihatan, dengan bacaan yang betul, wa mujawwadatan, dan bertajwid. Set dalam minda kamu boleh baca ayat ni aku boleh baca dengan baik dan bertajwid. Yang kedua, tak ada tulis dalam ni, fahmul ayati, kamu boleh faham ayat ni. Kamu tengok ayat ni, kamu boleh faham. Bukan macam tikus tengok besi. Tak, kamu boleh faham ayat ni dengan fahaman yang betul. Yang ketiga, ma'anil kalimatil mukhtarati, kamu dapat memberi ataupun dapat menguasai makna kalimat yang terpilih. Makna perkataan Arab diterjemah, dihuraikan dengan bahasa Arab juga, kamu boleh kuasai. Itu yang ketiga. Yang keempat, syarhul ayati ijmalan. Syarhu, menghurai ayat secara umum. Kamu boleh, kamu kena set dalam minda kamu, dalam dada kamu, kamu boleh hurai ayat secara umum, bukan secara detail, bukan. Ma yustafadu minal ayat. Kemudian bila kita belajar ayat ni, kamu boleh ambil, kamu boleh keluarkan apa yang didapati daripada ayat ni, apa yang boleh dapat faedah daripada ayat ni. Apakah pengajaran yang kamu dapat daripada ayat ni, kena set dalam minda kamu. Sekali lagi saya ulang, satu, boleh baca. Yang kedua, boleh faham. Yang ketiga, kamu boleh hurai perkataan yang terpilih, hurai dalam bahasa Arab. Yang keempat, kamu boleh buat huraian secara umum. Yang kelima, kamu boleh mengeluarkan intipati dalam ayat tu. Apa benda yang dikenaki oleh ayat ni, kamu boleh. Sekarang kita nak faham ayat pula, bahagian untuk nak faham ayat. Saya terjemah satu-satu dahulu. Am hasibta, am adakah, hasibta engkau mengira ataupun engkau menyangka. Engkau tu maksudnya Nabi Muhammad. Anna, sesungguhnya ataupun bahawa sesungguhnya, ashabal kahfi, ashab penghuni al-kahfi gua, warraqimi, dan raqim. Raqim ni setengah kata, setengah pendapat mengatakan batu yang ada tertulis nama ashabul kahfi tadi, dan ada pendapat yang mengatakan kampung. Tak apa yang tu. Kanu,
adalah mereka min termasuk ataupun sebahagian dari ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, ajaba, yang menakjubkan. Jadi ayat ni untuk nak lebih fahamnya, lebih kurang macam ni maksud dia. Adakah engkau menyangka, wahai Muhammad, engkau tu ialah Nabi Muhammad. Jadi Tuhan tanya kepada Nabi Muhammad, adakah engkau menyangka bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? Itu mana ni apa persoalan yang Allah Subhanahu wa taala timbulkan kepada Rasulullah. Baik. Kemudian kita nak tahu pula siapa dia Ashabul Kahfi ni. Ashabul Kahfi ni makna dia ialah penduduk gua. Dan Ar-Raqim tu tadi saya kata dua tadi kan. Jadi ada tiga pendapat. Satu mengatakan Ar-Raqim tu anjing ayah teman depa tu yang duduk yang ikut depa tu. Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan batu yang tertulis nama-nama mereka di gua tersebut. Dan yang ketiga, Ar-Raqim ni ada yang kata gua tu berada di kampung, nama dia Ar-Raqim. Baik, seterusnya ayat kisah ni macam mana yang diceritakan dalam ayat ni dan yang berikut seterusnya tu, dia sesungguhnya tu menakjubkan. Dia cerita Ashabul Kahfi ni sebab mereka duduk dalam tu 300 tahun. Mana lepas tu tak mati, tak hancur. Benda tu adalah menakjubkan. Sebab menakjubkan tu kita kena fikir sebagai salah satu daripada tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu pula soalan yang ditimbulkan tu, dia nak bagi faham kepada kita apa dia? Janganlah kita sangka kisah depa ni saja yang menakjubkan, malah kejadian langit dan bumi dan seluruh alam ini dijadikan oleh Allah lebih menakjubkan lagi daripada Ashabul Kahfi. Baik, lepas itu kita pergi kepada ayat yang berikutnya pula. Iz awal fityatu ilal kahfi tu. Saya terjemah satu-satu. Iz apabila ataupun tak kala. Awal makna dia mencari tempat berlindung. Al-fityatu oleh pemuda itu. Mana pemuda Ashabul Kahfi tadi. Ilal kahfi ke gua. Ni nenek cerita ni. Apabila pemuda ni lari daripada raja, lepas tu nak cari tempat perlindungan. Tu awal tu mana mencari tempat perlindungan. Ilal kahfi ke gua. Bila mereka lari daripada kezaliman raja yang zalim untuk nak selamatkan akidah, mereka lari ke gua. Mana mereka terlepas daripada kezaliman raja. Faqalu, maka lalu mereka berkata. Maksud berkata sini ialah berdoa. Ini pengajaran kepada kita. Bila kita berusaha, selepas itu kita kena berdoa. Apa doa mereka? Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, min ladunka, daripada ladunka, sisi engkau. Apa yang mereka minta? Rahmatan, rahmat ni maksudnya kasihan belas. Wahai, dan berikanlah, maksudnya permudahkanlah, lana, bagi kami,
maksudnya kepada kami, min amrina, min daripada amrina urusan kami ataupun kerja kami, rosyada sebagai petunjuk. Mana berikanlah petunjuk, walaupun dah terlepas mereka tetap berdoa kepada Allah. Jadi ayat ni nak memperingatkan kepada kita bahawa tak kala rombongan orang muda ni pergi ke gua, bila dah lepas selamat daripada kezaliman raja, lepas pi kedua, mereka tetap berdoa kepada Allah. Apa dia doa mereka yang kita baca tak sah? Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami, rahmatan, rahmat, kasihan belah, min ladunka, dari sisimu, wahai lana, dan berilah kemudahan serta pimpinan, lana, kepada kami, rasyada, untuk keselamatan agama kami. Petunjuk bermaksudnya keselamatan agama mereka. Baik, peristiwa Ashabul Kahfi ni dia berlaku pada zaman dulu. Zaman dulu tu bila? Sebelum Nabi Muhammad. Kemudian timbul persoalan, siapa dia Ashabul Kahfi? Lepas ni di mana? Yang ni dalam Al-Quran tak diterangkan. Tapi yang penting bagi kita ialah pengajaran dan contoh teladan yang terdapat dalam kisah ni. Kisah ni sebenarnya mereka ni merupakan beberapa orang anak muda yang beriman. Lepas tu mereka lari ke gua untuk beribadat kepada Allah yang Maha Esa. Bila dah mereka selamat lari, mereka doa kepada Allah supaya diberikan keselamatan dan diminta juga diberi petunjuk, iaitu hidayah. Kemudian mereka ni berlindung di situ pasal raja mereka ni kapiak. Lepas tu raja ni menindas orang-orang yang beriman. Baik, kita pergi ke pula ayat yang ke-11. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Fadarabna, maka lalu kami tutup, ala adhanihim, pada telinga-telinga mereka. Apa maksud tutup telinga? Maksudnya Allah tidurkan mereka. Fil kahfi, di dalam gua, sinina, beberapa tahun, adada, yang terbilang. Apa maksudnya tu? Maksudnya mana Allah tidurkan mereka ni dengan nyenyak dalam gua tu. Sinina tu maknanya bertahun-tahun. Lepas tu adada, maksudnya ya Allah nak sampaikan bilangan tahun tu banyak, ratus tahun. Itu maksud dia. Kemudian summa ba'asnahum, kemudian ba'asnahum, kami bangunkan mereka dari tidur selepas ratus tahun. Pasal apa? Linak lama, agar kami mengetahui, ayyul hizbaini, ayu manakah, al hizbaini, dua golongan, ahsa, yang lebih tepat menghitung, lima, pada apa, maksudnya berapa lama, labisu, mereka tertidur di dalam gua, amada, masanya. Maksudnya Allah bangkitkan mereka ni daripada tidur tu untuk menguji mereka. Menguji apa? Siapakah dari dua golongan,
Maksud dua golongan ni, mereka ni dari segi pendapat dia ada dua pendapat. Orang ni kata lepas tidur sekian-sekian lama, orang ni kata tak sekian-sekian lama. Orang ni kata tidak sah, orang ni kata tak, kita tidur lama. Tu yang maksud dua golongan tu. Jadi bila Allah jaga mereka tu untuk nak uji yang mana satu yang lebih tepat kiraan dia. Kiraan tu dari segi apa? Tentang lama mereka tidur dalam gua. Lepas tidur dalam gua tu beratus-ratus tahun. Lepas tu bila tidur beratus-ratus tahun, Allah pelihara mereka, tubuh badan mereka tetap terpelihara, tak reput, tak apa. Lepas tu pula tak makan, tak minum. Dah ratus tahun tak makan, tak minum. Jadi kita nak kena fikir tentang betapa hebatnya Allah. Walaupun tak makan ratus tahun, kalau Allah kata tak binasa, selamat dan hidup, tetap hidup. Jadi mana Allah selamatkan mereka. Badan mereka tak reput, tak apa. Lepas tu musuh pun tak boleh nak pi kacau mereka. Bila macam tu, mereka ni pula makin bersyukur dan beribadat dengan ikhlas kepada Allah. Bila mereka tahu kata Allah pelihara mereka tu. Baik, kemudian kita teruskan lagi ayat nahnu naqussu alaika, nahnu kami, naqussu kami ceritakan, alaika kepadamu wahai Muhammad. Ayat ni Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, naba'ahum kisah mereka, bil haqqi dengan sebenarnya. Apa dia cerita lepas ni? Innahum sesungguhnya mereka ini, fityatun adalah pemuda, amanu yang telah beriman, bi rabbihim dengan Tuhan mereka. Mereka beriman bukan setakat tu lagi, wazidnahum dan kami tambahkan kepada mereka huda, petunjuk. Jadi dalam ayat ni Allah nak ceritakan kepada Nabi Muhammad tentang Ashabul Kahfi. Kemudian cerita yang Allah cerita ni adalah inilah cerita yang sebenarnya, bukan seperti mana cerita yang dibawa oleh orang-orang Yahudi. Kemudian sesungguhnya mereka ni adalah orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan, kepada Allah. Lepas itu Allah tambah lagi hidayat kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahagian ni qiraatul ayati qiraatan sahihatan wa mujawwadatan. Boleh, yang ni kamu boleh bila kamu tengok ayat Quran ni, yang pertama kamu kena bercakap dengan diri kamu, ayat ni aku boleh baca dengan betul dan baik. Yang kedua, kamu boleh faham ayat ni. Baik, kita pergi ke yang pertama dahulu. Boleh baca dengan baik dan bertajwid. Kamu dengar saya baca, lepas tu ikut dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashaba, anna dengung kena dua harakat, jangan cepat, tunggu dalam dua harakat. Am hasibta anna, kebanyakan orang baca am hasibta anna ashaba, itu tak betul. Am hasibta anna, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu. Nafas tak cukup, berhenti dalam tu.
Bila berhenti tak ada tanda waqaf, kena ulang balik. Kanu min ayatina ajaba. Sekali lagi saya ulang. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi warra. Ra bila berbaris di atas dia tebal, mufakhamah, tebal. Ra, bukan ra, bukan warra. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Kali pertama saya baca tadi sampai tang warraqimi kanu, nafas saya sudah habis. Nafas saya dah habis. Sebab teknik tak betul. Sebelum baca, tarik nafas dahulu, lepas tu baru baca. Bila tarik nafas dulu, saya boleh baca sampai habis. Sekali lagi saya ulang. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف إذ tu bukan huruf qalqalah. Bila bukan huruf qalqalah, kita kena baca id, bukan id. Kalau id tak betul. Zal, cara sebut huruf zal ni, ujung lidah kita letak di ujung gigi atas. Letak baru letuskan bunyi. Za, zi, zu, id. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك. Nun mati bertemu dengan lam, nun dimasukkan dalam lam. Sebab tu lam tu ada tanda syaddah. Bila macam tu, jangan langsung ada anasir bunyi nun. Kebanyakan orang baca min laduna, masih ada nun sikit lagi. Tak betul. Yang betulnya min ladunka. Faqalu rabbana atina min ladunka. Dengung. Min ladunka, dengung. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa, dengung. Rahmatan wa hayyi lana. Saya ulang sekali lagi. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ra baris di atas. Kemudian amrina. Ra bila baris di bawah muraqaqah, nipih. Ri. Kalau tebal, ra. Min amrina rasyada. Saya ulang sekali lagi. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا, ba huruf qalqalah, kena ada lantunan. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Thumma ba'athnahum. Sa, kita ujung lidah kita letak di umbi gigi atas, di pangkal gigi atas. Sa. Thumma ba'athnahum. Thumma tu dengung. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى.
أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق. Mim mati bertemu dengan ba, ikhfa. Ikhfa ni maknanya sembunyikan mim mati. Kalau kita jelaskan mim mati, kita rapat mulut. Kalau nak sembunyi, kita buka mulut sikit. Naba'ahu bi, naba'ahu bi. Mulut dalam keadaan terbuka sikit. Mulut terbuka tu mana angin boleh berlari. Naba'ahu bi. Kemudian al-haqq. Kebanyakan orang baca bil-haqq. Tak betul, sebab qaf ni ada syaddah. Bila ada syaddah, kamu dengar saya baca. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahu bil-haqq. Bil-haqq. Qaf tu ada dua. Yang pertama mati, yang kedua tu waqaf. Bil-haqq. Tak boleh kata bil-haqq. Tak boleh macam tu. Bil-haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa zid, dal huruf qalqalah. Wa zidnahum huda. Warabatna ala qulubihim. Warabatna, warabatna, dan kami menguatkan. Maksudnya kami mengukuhkan, kata Allah. Ala qulubihim, ala ke atas, qulubihim, hati-hati mereka. Maknanya Allah bagi tahu, Allah menguatkan hati mereka, meneguhkan hati mereka. Bermaksud untuk berkata benar. Bila, apabila qamu, mereka menghadap ataupun berdiri. Qamu, mereka berdiri atau menghadap raja mereka. Raja pada ketika itu Raja Dicyanus. Nama raja tu Raja Dicyanus. Bila menghadap, faqalu, maka mereka berkata. Faqalu, maka mereka berkata. Maksudnya mereka tetap bertegas. Rabbuna, Tuhan kami. Rabbus samawati, adalah Tuhan yang Rabbu ni makna dia Tuhan yang mencipta, lepas tu dia mengurus. Itu maksud Rabbu. Rabbu ialah Tuhan. As-samawati, yang mencipta dan mengurus perjalanan as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Mereka tak mengaku Tuhan yang lain selain daripada Allah. Hanya Allah sahaja. Itu maksud dia. Apa dia lagi? Lan nad'uwa. Lan tu makna tidak akan. Nad'uwa, kami menyeru atau kami menyembah. Min dunihi, min, dari, dunihi, selain dia. Maknanya mereka tidak akan menyembah, tidak akan memperhambakan diri selain daripada Allah. Ilahan, sebagai Tuhan. Laqad, sesungguhnya, qulna, kami mengatakan, idzan, yang demikian, ataupun idzan, jika demikian, syatata, perkataan yang jauh dari kebenaran. Apa maksud dia? Maksud dia, Allah menegaskan, maknanya Allah kata kami menguatkan hati mereka, kami kuatkan hati mereka dengan kesabaran dan kebenaran. Kemudian
apabila mereka ni bangun untuk ataupun berhadapan dengan raja mereka, lalu mereka berkata, depa kata ni maksudnya apa yang mereka kata? Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang selain daripada Allah. Lepas tu dia kata lagi, kalaulah kami menyembah selain daripada Allah, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Itu yang maksud tadi ni, lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Saya ulang sekali lagi yang ni ya. Jika kami menyembah yang selain daripada Allah, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh dari kebenaran. Itu yang laqad qulna idzan syatata tu. Baik, seterusnya, haula'i qaumuna. Haula'i mereka itu, maksudnya haula'i mereka itu, qaumuna adalah kaum kami, maknanya bangsa kami, geng kami juga. Tapi ittakhadhu, mereka telah mengambil, min dunihi, selain daripada Allah, alihatan, sebagai Tuhan ataupun sebagai sembahan selain daripada Allah, dapat sembah selain daripada Allah. Laula mengapa tidak, ya'tuna mereka datangkan alaihim, ke atas mereka. Mereka di sini, him ni merujuk kepada berhala. Ke atas mereka maksudnya berhala itu, bisultanin, dengan bukti, bayin, yang jelas. Faman, maka siapakah, azlamu, yang lebih zalim. Baik, saya terjemah satu-satu dahulu supaya kamu tahu makna perkataan tu. Jadi terjemahan tu kamu tulis dengan pensil, dibetul dengan perkataan tersebut, jangan tulis sebaris. Sebab bila kita ulang banyak kali, lama-kelamaan kamu akan tahu makna perkataan tu yang sebenarnya. Jangan tulis sebaris, tulis ikut perkataan. Sebab tu saya terjemah satu-satu. Saya ulang balik. Faman, maka siapakah, azlamu, yang lebih zalim, mimman, daripada mereka ataupun daripada orang yang iftara, yang mengada-adakan, ala Allah, terhadap ataupun ke atas Allah, kaziba, pendustaan ataupun pembohongan. Jadi ayat ni saya ulang sekali lagi untuk penerangan. Haula'i ni mereka berkata pula sesama sendiri. Depa ni kata sesama sendiri. Kaum kita tu, qaumuna tu, makna kaum kita itu menyembah beberapa tuhan yang lain daripada Allah. Ni mereka bercakap sesama sendiri. Haula'i, mereka itu, qaumuna, golongan kita, kaum kita, bangsa kita. Tapi ittakhadhu min dunihi alihah, mereka ni depa ni menyembah beberapa tuhan yang lain daripada Allah. Lepas tu depa kata lagi, sepatutnya, laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyinin, sepatutnya mereka ni mengemukakan keterangan yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah. Sepatutnya mereka kena buktikan yang tu.
tetapi mereka tak dapat berbuat demikian. Mereka tak boleh nak buktikan bahawa yang mereka sembah tu adalah Tuhan. Maka tidak ada yang lebih zalim bila macam tu, yang mereka sembah tu bukan Tuhan tapi sembah juga. Jadi maka tidak ada yang lebih zalim dari orang yang membuat dusta terhadap Allah. Jadi kalau tak boleh nak buktikan berhala itu sebagai Tuhan tapi hampa sembah juga, maka ini adalah satu kezaliman. Ataupun dalam erti kata lain, mensyirikkan Allah atau mengkafirkan Allah. Ini kufur, jadi kafir, itu adalah merupakan suatu kezaliman. Baik, seterusnya, wa iz i'tazaltumuhum, wa iz dan jika i'tazaltumuhum, kamu ingin menjauhi mereka, wa ma dan apa ataupun Tuhan, ya'buduna yang mereka sembah, illallah melainkan Allah, illa selain atau melainkan Allah, fa'wu maka carilah tempat untuk berlindung. Ni yang anak lari ni depa masih bercakap sama sendiri ni. Maka carilah tempat untuk berlindung. Ke mana? Ila, ke dalam al-kahfi, gua. Yanshur lakum, yanshur mana dia? Akan membentangkan lakum untuk kamu, rabbukum oleh Tuhan kamu, min daripada rahmatihi rahmatnya. Rahmat ni maksudnya kasihan belasnya, kasihan belas Allah. Wa yuhayyi dan dia memudahkan, mana Allah akan memudahkan lakum untuk kamu, min amrikum, min daripada amrikum urusan kamu, mirfaqa ni kita nak terjemahkan sebagai kemahuan hidup. Baik, untuk nak bagi faham dia, dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka. Mana apabila kamu dah asing diri daripada mereka, ini perkataan sesama mereka lagi ni. Oleh kerana kamu nak mengasingkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah yang lain daripada Allah, maka pergilah kamu berlindung di gua itu. Mana hampa kena pi ke gua tu. Pasal apa? Supaya Tuhan, pasal apa kena lari pergi ke gua, nak lari daripada kezaliman raja yang menyembah berhala tu. Pasal apa? Supaya Tuhan dapat melimpahkan rahmatnya, kasihan belahnya kepada kamu, dan Allah akan menyediakan kemudahan untuk urusan kamu dengan diberi bantuan yang berguna. Jadi cerita ni, anak-anak muda yang beriman tu, mereka berkata macam tu selepas mereka berazam untuk melarikan diri. Pasal melarikan diri? Untuk mengelak daripada penindasan raja dia, Raja Dicyanus dan kaumnya, iaitu orang-orang kafir musyrikin. Pasal apa nak lari? Supaya mereka tu bebas menjalankan ibadat mereka dan bebas daripada sebarang gangguan kaum-kaum mereka. Wa rabatna ala qulubihim, ta huruf qalqalah, wa rabatna ala qulubihim id qamu, zal saya dah sebut sebelum ni. Zal cara sebut dia, hujung lidah letak di
ujung gigi sebelah atas. Gigi atas bukan pangkal gigi, ujung gigi. Lepas tu baru kita letuskan bunyi zal, zazizu. Wa rabatna ala qulubihim id qamu, bukan iz, bukan z, tidak ada z, iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Saya pun tentang wal ardi tidak ada tanda waqaf, kena ulang balik. Wal ardi lan nad'u min dunihi wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha. Saya ulang sekali lagi. Wal ardi lan dengung, mesti kena dua harakat. Wal ardi lan nad'u min duni, dengung juga. Min dunihi ilaha. Min dunihi ini dengung dia, bukan min duni, tak betul. Kalau nak dengung, ialah kita kena letakkan lidah kita di antara nun dengan dal. Min duni, antara nun mati dengan nak sambut huruf dal. Min dunihi ilaha. Ada orang baca min dunihi, itu tak betul. Min dunihi tak betul. Yang betulnya antara bunyi huruf nun mati dengan dal. Min dunihi. Nun mati kita nak sambut huruf dal. Itu kita dengung di situ. Min dunihi ilaha. Laqad, dal huruf qalqalah. Laqad qulna idzan syatata. Idzan sya, dengung antara bunyi nun mati dengan huruf shin. Di mana nun mati dia? Tanwin. Tanwin tu ialah bunyi nun mati dalam sebutan tetapi tidak ada dalam tulisan. Ingat yang tu, yang kata tanwin tu. Laqad qulna idzan syatata. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. Kamu tengok dunihi, tu patut ada tanda ya kecil, maknanya mat silah. Selepas yang kena panjang tu, lepas tu ada hamzah, maka itu dinamakan mat silah tawilah, kena panjang 4 harakat. Min dunihi alihah laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Mim mati bertemu dengan ba, ikhfa. Ikhfa makna dia sembunyi, sembunyikan bunyi mim mati. Mim mati kita kena rapat mulut, tu zahir. Tapi kita kena sembunyi. Bila sembunyi, bukakan mulut sedikit. Buka mulut sedikit. Alaihim bi. Kemudian sultanim bayyin. Sultanim bayyin pun sama. Di sini cuma lebih sikit. Iqlab. Kita dah ulang sebelum ni. Iqlab ma'al mukhfa. Iqlab ma'al mukhfa. Iqlab makna tukar, nun mati tukar kepada mim. Nun mati bila bertemu dengan ba, nun tu kena tukar kepada mim. Sebab tu ditulis mim kecil di bawah tu. Mim kecil, sekarang mim kecil makna mim mati bertemu dengan ba. Bila mim mati bertemu dengan ba, kena ikhfa, kena sembunyikan bunyi mim mati, macam saya sebut sebelum ni. Bisultanin bayyin. Saya ulang sekali lagi. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من رحمته. Tengok di huruf ra ada tanda syaddah ataupun sabdu. Tanda syaddah ni bermaksud nun mati pada min tu dah dimasukkan ke dalam huruf ra. Bila dimasukkan ke dalam huruf ra, bila kita baca jangan ada langsung bunyi nun, sebab bunyi nun dah masuk dalam ra. Jadi kena baca yanshur lakum rabbukum mir rahmati. Baik, saya ulang sekali lagi. Yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Tengok tang rahmatihi ada ha, lepas tu ada ya, maknanya ha tu kena panjang. Kalau macam ni kita panggil mad silah. Lepas tu tengok selepas ha tu ada huruf hamzah atau tidak. Selepas dia huruf waw bukan hamzah. Jadi mad ni nama dia mad silah qasirah. Pendek, qasirah tu makna pendek. Pendek tu makna kita kena panjang juga, tapi dua harakat. Yang tadi 4, yang ni 2 saja. Saya ulang sekali lagi. Yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Yang ini soalan ni soalan ni sengaja dibuat, tak ada dalam buku soalan. Kamu kena salin soalan ni ataupun diedarkan soalan ni kepada kamu. Inilah bentuk-bentuk soalan yang boleh dibuat berdasarkan kepada ayat Al-Quran di atas. Jadi kamu jangan anggap soalan ini yang akan masuk dalam periksa, bukan, tapi untuk menekankan kamu supaya lebih mengambil perhatian. Ambil perhatian berdasarkan kepada soalan ini. Saya baca soalan, kamu ikut dalam hati. Bila kamu ikut dalam hati, lama kelamaan bila kamu tengok bentuk soalan macam ini, walaupun tidak ada baris, kamu boleh membacanya, menyebutnya secara spontan. Iqra summa ajib. Iqra, sila baca, summa ajib, kemudian jawab. Kalau soalan yang macam ni bermaksud kamu kena berpandukan kepada teks yang disediakan di bawah. Iqra summa ajib, ataupun teks yang disediakan di atas. Macam tu. Teks tu kamu kena semak, baca, perhati, teliti. Sebab berikutnya akan ada soalan. Baik, antara bentuk soalan dia, uktub al-ayatis sabiqata, ataupun kalau baca terus, uktubil ayatis sabiqata. Uktubil ayatis sabiqata. Pasal apa kena baca ba tu baris di bawah? Sebab dia ada kaedah. Apabila bertemu dua baris mati, ba baris mati, lam baris mati. Jadi kita kena baca uktubil ayatis sabiqata. Kalau baca satu-satu, sekerat-sekerat, uktub al ayatis sabiqah. Uktub, sila tulis, al ayatis sabiqah, ayat di atas. Sabiqah tu makna yang lepas, makna di atas. Tulis semula, maksud dia tulis semula ayat-ayat di atas. Ataupun kalau di bawah,
Uktubil ayatil atiyata. Tu maksud ayat tu di bawah. As-sabiqah makna di atas. Lepas tu baru ada soalan ni. Summa, kemudian syakilha, bariskan ayat yang kamu tulis tadi. Tulis, lepas tu bariskan. Ataupun soalannya uktubil ayatis sabiqata ma'at tashkil, tulis ayat di atas bersama dengan baris. Ataupun uktubil ayatil atiyata ma'at tashkil. Itu bentuk ayat ni, bentuk-bentuk ayat yang boleh dibuat. Sanian, yang kedua, hatil mawdu'al munasiba lihazihil ayati. Hati datangkan al-mawdu', tajuk, al-munasiba, yang bersesuaian, lihazihil ayati, bagi ayat-ayat ini. Ayat ini maksudnya ayat yang di atas ataupun yang di bawah. Ashabul ayat, ashabul ayat, tuan-tuan ayat. Ashabul buyut, tuan-tuan rumah. Ashabul kahfi, penghuni-penghuni gua. Ashabul amwal, tuan-tuan harta. Yang mana tajuk yang sesuai dengan ayat ni? Wallahu a'lam. Rattib al-kalimatil atiyata. Kalau baca terus, rattibil kalimatil atiyata. Baik, saya nak tambah lagi penerangan. Pasal apa kita kena baca baris di bawah? Sebab berlaku pertemuan dua baris mati, ba dengan lam. Bila berlaku pertemuan dua baris mati, perkataan yang pertama barat ni, huruf mati yang pertama dibariskan di bawah. Jadi sebab tu saya baca tadi rattibil kalimatil atiyah. Baik, sebelum lam tu ada alif. Sebenarnya itu bukan alif, itu hamzah, dipanggil hamzah wasal. Hamzah wasal ni tulis dalam buku nota kamu. Hamzah wasal ialah hamzah yang berfungsi apabila dimulakan dengan dia, dan tak berfungsi apabila dimulakan dengan perkataan sebelumnya. Tengok, rattibil kalimati, dia tak ada. Tapi kalau kita baca satu-satu, sekerat-sekerat, rattib al kalimati al atiyata. Di al-kalimat pun ada bunyi a, al-atiyah pun ada bunyi, sebab kita mula dengan dia. Tapi kalau kita mula dengan perkataan lain, dia tidak ada. Maka ini dinamakan hamzah wasal. Buat nota di buku kamu. Tengok saya baca sekali lagi. Kalau baca terus, tak mula dengan dia, rattibil kalimatil atiyah. Kalau baca satu-satu, rattib al-kalimati al-atiyah. Jadi sekarang kamu dah kenal ada hamzah wasal. Ingat sampai bila-bila. Rattibil kalimatil atiyah litakuna ayatan min suratil kahfi. Rattib, susun, al-kalimat, perkataan, al-atiyah, berikut, litakuna, supaya ia menjadi, ayatan, satu ayat, min suratil kahfi, dari surah al-kahfi. Ayat ni berkecamuk, kamu susun balik, dia jadi salah satu ayat daripada surah al-kahfi.